Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup Stella Senar Berhad akan bentangkan projek belanjawan kami pada tahun 2021. Kumpulan kami itu daripada Nur Hatini binti Muhammad Saini, Wan Nur Zahira binti Wan Abdullah, Damia Amin bin Aminuddin, Nur Wahida binti Muhammad Sani, dan saya sendiri iaitu Muhammad Faiz Hakim bin Zainuddin. Seterusnya, pembincangan syarikat kami adalah, yang pertama adalah latar belakang syarikat, yang kedua objektif syarikat, yang ketiga adalah matlamat khusus syarikat, yang keempat adalah analisis faktor relevan, yang kelima adalah strategi syarikat, yang keenam adalah andaian-andaian, yang ketujuh adalah ulasan berasaskan analisis. Seterusnya, saya akan pas kepada pembentang seterusnya. Baiklah, saya Nur Hatini binti Muhammad Saini yang bernombor matrik A171881. Saya akan menceritakan sedikit latar belakang syarikat Stella Senar Berhad. Syarikat yang ditubuhkan oleh Stella Senar Berhad adalah berbentuk perniagaan perseorangan. Pengasas bagi syarikat ini ialah Puan Stella binti Ahmad dan terletak di kawasan perindustrian Bangi, Bandar Baru Bangi. Produk yang dikeluarkan oleh syarikat ini ialah sejenis makanan iaitu kek coklat dan kek keju. Aktiviti syarikat ini adalah membuat dan mengedar kek dan selain itu juga menjual kek dan bahan-bahan kek. Seterusnya saya akan memberi kepada Wahida. Okey, nama saya Nur Wahida binti Muhammad Sani, bernombor matrik A168918 dan saya akan membentangkan tentang objektif umum syarikat Stella Senar Berhad. Penyediaan belanjawan sebagai satu pendekatan yang sistematik daripada segi perancangan, pengimplementasian dan pengawalan dalam memberi kepuasan kepada perkhidmatan kepada para pelanggan. Selain memastikan perniagaan untuk terus bertahan dengan keuntungan yang diperolehi. Maka dengan ini, syarikat Stella Senar Berhad telah menetapkan beberapa objektif umum yang perlu dicapai oleh setiap peringkat organisasi. Objektif umum yang pertama ialah memaksimumkan untung tahunan dan membekalkan kek-kek yang berkualiti kepada para pelanggan. Maka dengan itu, pihak pengurusan akan menggunakan belanjawan sebagai panduan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pengeluaran agar dapat mencapai sasaran seperti yang telah ditetapkan oleh syarikat. Yang terakhir ialah menjaga kebajikan para pekerja. Pihak pengurusan akan menggunakan belanjawan sebagai alat pengukuran prestasi untuk memantau para pekerja di mana pekerja yang mencapai prestasi yang lebih baik daripada yang telah dirancang akan diberikan insentif dan pengiktirafan yang sewajarnya daripada pihak pengurusan. Seterusnya saya serahkan kepada Damia. Okey, nama saya Damia Amin binti Aminuddin, nombor matrik A167895. Saya akan membentangkan matlamat khusus bagi syarikat Stella Senar Berhad. Matlamat khusus syarikat Stella Senar Berhad adalah menjamin kualiti pada kek pada pelanggan akhir dan kualiti tersebut adalah yang terbaik dan memberi pelanggan menikmati kek pada rasa yang sebenar yang terbaik. Hal ini kerana Stella Senar Berhad baru sahaja memulakan perniagaan pengeluaran kilang ini. Dengan menjaga kualiti kek, syarikat akan dapat memperoleh pelanggan tetap kerana kualitinya. Seterusnya, Stella Senar Berhad juga ingin memastikan tiada pembaziran bahan langsung yang disebabkan oleh bahan langsung tersebut rosak dan tidak lagi boleh digunakan dalam pengeluaran. Dan ini menjadi faktor mengapa belanjawan-belanjawan seperti belanjawan jualan, pengeluaran dan bahan langsung perlu dibuat supaya setiap bahan langsung yang dibeli dapat digunakan sepenuhnya. Akhir sekali, Stella Senar Berhad juga ingin memastikan sasaran jualan dapat dicapai supaya syarikat dapat berkembang dengan maju. Dalam hal ini, syarikat masih memegang dengan menjaga kualiti kek, kita akan memperoleh pelanggan tetap dan perniagaan kita mampu berkembang dengan baik. Oleh itu, Stella Senar Berhad mengambil kira setiap perkara dengan terperinci seperti penentuan polisi inventory akhir kerana kek hanya bertahan dengan rasa yang sama dalam jangka waktu masa yang singkat walaupun disimpan dengan baik. Dengan cara ini, ia dapat memastikan matlamat khusus Stella Senar Berhad dapat dicapai. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Warno Zahira binti Wa Abdullah, bernombor matrik A1677769. Untuk analisis faktor relevan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Di dalam faktor dalaman, faktor pertama yang perlu diambil kira ialah melibatkan pekerja dari segi kuantiti. Ia merupakan faktor yang boleh dikawal bagi jangka pendek, sederhana dan panjang. Hal ini kerana sekiranya permintaan kek coklat dan kek keju adalah tinggi, maka syarikat Stella tidak mempunyai masalah untuk mendapatkan pekerja untuk menampung permintaan tersebut kerana pekerja tersebut boleh dikawal mengikut pengeluaran. Kedua, melibatkan pekerja dari segi kualiti. Stella Sdn Bhd mementingkan kualiti pada produknya, maka syarikat perlu mendapatkan buruh mahir untuk menghasilkan kek coklat dan kek keju tersebut. Bagi jangka pendek, kualiti pekerja adalah tidak boleh dikawal kerana mereka masih baru bekerja. Namun bagi jangka sederhana dan jangka panjang, ia merupakan faktor yang boleh dikawal melalui latihan yang diberikan. Diandaikan pekerja perlu mendapatkan latihan dalam tempoh 3 bulan, maka kualiti produk pada 3 bulan tersebut adalah kurang berkualiti berbanding pada bulan yang seterusnya. Seterusnya saya akan bagi kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, saya Muhammad Faiz Hakim bin Zainuddin, bernombor matrik A1687886 akan bentangkan tentang faktor luaran dari segi industri. Bagi jangka pendek, sederhana dan panjang, ia tidak boleh dikawal. Maka syarikat perlu melakukan pemerhatian untuk melihat aktiviti yang dijalankan oleh pesaing, iaitu dari segi harga dan kualiti produk yang dihasilkan oleh pesaing seperti Secret SP. Keempat, faktor luaran dari segi populasi. Ia merupakan aktiviti yang tidak boleh dikawal bagi jangka pendek, sederhana dan panjang. Maka syarikat perlu mendapatkan tinjauan untuk mengetahui produk yang akan dipasarkan. Contoh populasi yang boleh disasarkan untuk membuat tinjauan ialah pelanggan daripada pelbagai peringkat umur. Kesimpulannya, kesemua faktor tersebut merupakan input untuk menghasilkan belanjawan bagi Stella Sdn Bhd. Seterusnya saya akan pas kepada pembentang seterusnya, iaitu saya sendiri. Minta maaf ya. Seterusnya, strategi syarikat. Strategi pemasaran adalah amat penting untuk meningkatkan jualan dan produktiviti sesebuah syarikat. Oleh itu, bahagian pemasaran mempunyai 3 langkah pendekatan untuk membina pelan pemasaran, iaitu STP. S bermaksud segmentasi, T bermaksud target dan P bermaksud posisi. Melalui proses ini, pemilik perniagaan dan perunding pemasaran atau pekerja dapat merumuskan strategi pemasaran yang mengikat keuntungan syarikat, jenama dan produk kepada segmen pasaran pelanggan tertentu. Saya akan terangkan yang pertama, iaitu segmentasi pasaran. Terbahagi kepada 7, iaitu yang pertama situasi penggunaan, yang kedua faedah yang dicari, yang ketiga adalah status pengguna, yang keempat adalah kadar perniagaan, kelima adalah kesetiaan, keenam adalah kesediaan membeli, ketujuh adalah sikap. Seterusnya adalah sasaran pasaran. Sasaran pasaran produk Stella Sdn Bhd tidak dibuat khusus untuk satu kumpulan pengguna atau segmen dan dijual dengan jumlah besar di seluruh negara termasuk setiap kawasan di bawah liputannya. Dan strategi jenis ini dikenali sebagai undifferentiated marketing yang memberi tumpuan kepada semua pelanggan yang ada di pasaran. Yang akhir sekali adalah posisi. Organisasi dapat mencapai matlamatnya dengan pasaran sasaran. Organisasi menetapkan produk, harga dan pendapatan dan strategi promosi dengan idea yang bernas yang secara langsung membantu pembangunan syarikat Stella Sdn Bhd. Titik perbezaan pada era globalisasi, pihak Stella Sdn Bhd memberi perhatian kepada beberapa aspek tertentu, iaitu yang pertama harga yang berpatutan, yang kedua adalah kualiti produk, yang ketiga adalah warisi produk, yang keempat adalah maklum balas pelanggan. Kenyataan posisi Stella Sdn Bhd, kepuasan pengguna adalah keuntungan kami. Berdasarkan analisis pemasaran di atas, dapat disimpulkan mengenai konsep pemasaran dan idea-idea daripada Stella Sdn Bhd adalah idea yang amat bernas untuk proses operasi syarikat. Seteru itu, Stella Sdn Bhd juga akan dapat menetapkan sasaran berdasarkan amalan pemasaran yang mendapat keberangkalian yang tinggi dapat diterima oleh organisasi syarikat. Di samping itu disebabkan oleh produk yang unik, berkualiti dan mempunyai cara pemukasan yang sangat memuaskan. Tidak mustahil Stella Sdn Bhd ini dapat memajukan syarikat dengan lebih meluas dan membuka cawangan lebih banyak di dalam Malaysia maupun di peringkat global. Seterusnya saya akan pas kepada pembentang seterusnya.
Baiklah, ini saya dan kawan-kawan saya yang lain akan membincangkan andaian polisi syarikat. Ini adalah merupakan andaian belanjawan jualan bagi syarikat Stella Sdn Bhd. Stella Sdn Bhd membekalkan produk kek coklat dan kek keju yang bersaiz 8 inci kepada para peniaga kecil, kedai kek dan juga pastry. Setiap biji kek coklat akan dijual pada harga RM50 dan manakala kek keju akan dijual pada RM60. Bagi penyediaan belanjawan jualan, syarikat menganggarkan unit jualan yang dicapai pada tempoh semasa akan meningkat pada setiap bulan berdasarkan permintaan, dan sekiranya pada bulan tersebut terdapat banyak perayaan yang akan diraikan seperti Hari Ibu Merdeka Tahun Baru dan juga perayaan-perayaan yang lain. Seterusnya, andaian belanjawan pengeluaran. Pengeluaran minima yang ditetapkan oleh syarikat Stella sendiri bagi setiap sekuan adalah 10,000 biji kek. Polisi yang digunakan adalah inventory akhir barang siap akan disimpan 5% daripada jumlah unit jualan bulan tersebut. Syarikat Stella tidak mampu untuk menyimpan inventory barang siap dalam kuantiti yang banyak kerana mempunyai saiz kilang yang terhad dan setiap biji kek mempunyai tarikh luput yang singkat. Seterusnya saya akan memberi kepada Zahira. Seterusnya, andaian bagi belanjawan penggunaan dan pembelian bahan mentah. Syarikat Stella menetapkan bahawa inventory akhir bahan mentah bagi kek coklat iaitu bagi bahan tepung, mentega dan serbuk kopor serta kek keju iaitu biskut untuk dijadikan keras ialah pada tahap 30% bagi pengeluaran bulan tersebut. Hal ini kerana syarikat menetapkan pembelian ekonomi melalui diskaun kuantiti. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah, syarikat perlu membeli dalam kuantiti yang banyak. Selain itu, bahan tersebut juga tidak mudah rosak, maka syarikat boleh menyimpan bahan tersebut untuk digunakan pada bulan hadapan. Manakala bagi kek keju, syarikat menetapkan 10% bagi pengeluaran bulan tersebut. Hal ini kerana bahan yang digunakan bagi menghasilkan kek keju iaitu telur dan keju merupakan produk yang mudah rosak. Maka syarikat tidak boleh menyimpan bahan tersebut dalam kuantiti yang banyak. Selain itu, produk yang dikeluarkan oleh syarikat Stella merupakan produk yang mudah rosak, maka bahan tersebut tidak boleh ditukar kepada bahan tersebut tidak boleh digunakan untuk menukar menjadi produk siap. Akhir sekali, syarikat Stella tidak mempunyai ruang penyimpanan yang mencukupi untuk menyimpan keju dan telur. Hal ini kerana telur memerlukan ruang penyimpanan yang luas. Jika tidak, ia menyebabkan telur tersebut akan pecah. Selain itu, bagi keju, syarikat memerlukan chiller bagi menyimpan keju tersebut. Oleh itu, disebabkan faktor-faktor tersebut, syarikat menetapkan andaian pada tahap 30% dan 10%. Seterusnya saya akan bagi kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya ialah andaian dan polisi syarikat Stella Sdn Bhd untuk buruh. Buruh terbagi kepada dua iaitu buruh langsung dan buruh tak langsung. Yang pertama, terdapat 4 orang pekerja di bahagian pentadbiran syarikat Stella. Setiap seorang akan dibayar gaji sebanyak RM2,500 sebulan, di mana maklumat ini akan digunakan untuk pengiraan belanjawan jualan dan pentadbiran. Buruh ini dikategorikan sebagai buruh tak langsung. Yang kedua, terdapat juga 4 orang penyelia di kilang bagi mengawal aktiviti-aktiviti di kilang. Setiap seorang akan dibayar gaji RM1,800 sebulan. Maklumat ini akan digunakan untuk penyediaan belanjawan overhead kilang dan buruh ini juga dikategorikan sebagai buruh tak langsung. Dan yang terakhir, setiap jam buruh langsung akan dibayar pada kadar RM2.50. Bagi penyediaan kek coklat memerlukan 1 jam 30 minit jam buruh langsung, manakala bagi kek keju memerlukan 1 jam buruh langsung sahaja. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan polisi yang ditentukan dalam menyediakan belanjawan tunai. Bagi jualan, syarikat menjangkakan semua jualan yang berlaku adalah jualan kredit, di mana 60% daripada jualan kredit tersebut akan dikutip pada bulan pertama selepas jualan dan baki 40% adalah pada bulan berikutnya.
bagi pembelian bahan mentah, 50% belian bahan mentah akan dibayar secara tunai pada bulan belian tersebut. 30% akan dibayar pada bulan pertama selepas belian, baki 20% adalah pada bulan berikutnya. Next. And then bagi polisi minimum akhir tunai bulanan, syarikat menetapkan polisi minimum tunai bulanan adalah RM200,000 dan sekiranya berlaku kekurangan baki tunai, syarikat mempunyai kemudahan pinjaman jangka pendek bagi memastikan polisi ini ditepati. Sekiranya pinjaman tersebut dilakukan, pinjaman tersebut akan berlaku pada awal bulan dan bayaran balik pinjaman akan dibuat pada hujung bulan. Bayaran balik pinjaman dan faedah akan dilakukan pada bulan yang terdapat lebihan tunai. Ada faedah yang dikenakan bagi setiap pinjaman adalah 12% setahun. Seterusnya bagi polisi belanja saya akan serahkan kepada Faiz. Layan polisi belanja adalah daripada segi polisi belanja belanjawan berubah, kesemua unit jualan memerlukan khidmat penghantaran dan pengangkutan kepada pelanggan. Setiap unit kek yang dihantar akan dicas sebanyak RM RM1.50. Komisen akan diberikan kepada para pekerja sebanyak RM3 berdasarkan 15% unit jualan. Promosi dan iklan akan lebih banyak dilakukan di akhir tahun dan juga sekiranya pada bulan tersebut terdapat sebarang perayaan. Bagi belanjawan overhead tetap, bagi syarikat Stella Sdn Bhd, terdapat 4 orang pekerja bahagian pentadbiran dan akan dibayar gaji RM2,500 sebulan seorang. Insurans RM10,200 setahun perlu dibayar setiap bulan dengan kadar yang tetap. Utiliti terdiri daripada bil air dan bil elektrik pejabat. Lain-lain belanja pentadbiran merangkumi belanja penyelenggaraan, belanja alat tulis, pelbagai keperluan pejabat dan juga termasuk yuran juru audit di akhir tahun sebanyak RM500. Datang pejabat berkos RM30,000 dengan usia guna 5 tahun akan mengalami sebanyak RM500 sebulan. Seterusnya, saya akan bagi kepada bentang seterusnya. Baiklah, ini adalah merupakan ulasan berasaskan aktiviti. Bagi untuk analisis jualan dan pengeluaran, berdasarkan analisis di jadual ini, kek keju dilihat mempunyai hasil jualan yang tinggi iaitu RM11,300,000 berbanding kek keju yang jauh lebih rendah iaitu RM5,300,000. Ia mungkin disebabkan rasa yang unik dan kek yang paling popular daripada kalangan pelanggan berbanding kek coklat. Ini kerana faktor harga per unit dan kuantiti unit juga memainkan peranan penting kerana ramalan jualan dibuat bersandarkan reka keluaran dan jualan mengikut sekuan. Seterusnya, melihat raja ini, kek coklat menunjukkan perbandingan pengeluaran dan jualan bagi sukuan pertama iaitu 3 bulan pertama pada tahun 2021. Pada Januari, Februari dan Mac, perubahan pengeluaran dan jualan tidak begitu ketara kerana perniagaan ini masih baru belum dikenali di kalangan pelanggan. Namun begitu, pada sukuan kedua sehingga sukuan keempat, pengeluaran dan jualan meningkat disebabkan oleh produk telah mula dikenali serta keberkesanan dan pemesanan dijalankan. Seterusnya, pada raja ini, kek keju menunjukkan pengeluaran dan jualan pada sukuan pertama juga tidak begitu ketara disebabkan oleh perniagaan ini masih baru ditubuhkan. Oleh itu, jumlah jualan kek keju belum boleh dijangka terutama pada awal sukuan. Walau bagaimanapun, terdapat peningkatan dari sukuan kedua sehingga sukuan 4 yang mana kek keju telah mendapat perhatian daripada pelanggan. Seterusnya, saya akan memberi kepada Wan Nuzailah. Seterusnya ialah analisis untuk unit pengeluaran dengan unit pembelian bahan mentah. Hubungan antara belanjawan penggunaan yang dirujuk sebagai belanjawan pengeluaran dan belanjawan bahan mentah adalah positif. Belanjawan penggunaan merujuk kepada kadar yang diperlukan untuk menghasilkan seunit kek coklat. Berdasarkan raja dan jadual tersebut, unit pengeluaran yang diperlukan bagi pengeluaran kek coklat pada sukuan 1 ialah RM9,358. Manakala bagi unit yang perlu dibeli ialah RM10,386 setelah mengambil kira inventory akhir dan awal bahan mentah tersebut. Unit pembelian bahan mentah semakin meningkat pada sukuan kedua iaitu sebanyak RM12,043, sukuan ketiga RM16,047 dan sukuan yang keempat ialah RM19,526. Unit pembelian bahan mentah semakin meningkat pada setiap sukuan disebabkan permintaan yang tinggi untuk kek coklat tersebut. Yang seterusnya.
Bagi unit pengeluaran yang berdasarkan rajah tersebut, unit pengeluaran yang diperlukan bagi kek keju pada sukuen 1 ialah 20,556. Bagi unit pembelian bahan mentah, syarikat perlu membuat pembelian pada tahap 21,738. Unit yang perlu dibeli untuk menghasilkan kek keju adalah lebih tinggi pada sukuen 1 berbanding kek coklat, iaitu hanya sebanyak 10,386. Peningkatan ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap kek keju. Selain itu, kadar penggunaan bahan mentah untuk menghasilkan seunit kek keju adalah lebih tinggi berbanding kek coklat. Contohnya, untuk menghasilkan seunit kek coklat, syarikat hanya menggunakan 0.2 kg tepung. Manakala bagi kek keju, syarikat memerlukan 0.8 kg keju. Peningkatan berterusan untuk pembelian bahan mentah pada sukuen kedua iaitu 26,872, sukuen yang ketiga 36,098 dan sukuen yang keempat 44,652. Pada sukuen yang keempat, syarikat perlu membuat pembelian lebih banyak berbanding sukuen yang sukuen pertama kerana diandaikan permintaan meningkat disebabkan syarikat mereka telah dikenali ramai dan terdapat pelbagai jenis acara seperti jamuan akhir tahun. Seterusnya sebagai dekat Wahidah. Okey, seterusnya ialah analisis pengeluaran dan jam buruh langsung. Rajah ini menunjukkan jumlah unit pengeluaran dan jam buruh langsung yang dijangkakan akan terlibat dalam pengeluaran kek coklat mengikut sukuen bagi tahun berakhir 2021. Bagi setiap sukuen, jam buruh langsung yang digunakan adalah 1.5 kali ganda berbanding unit pengeluaran. Hal ini kerana setiap biji coklat memerlukan masa yang lebih lama untuk disiapkan, terutama di bahagian dekorasi kek dan juga memerlukan penjagaan yang rapi di mana kek tersebut perlu disimpan di dalam peti sejuk untuk memastikan kualiti coklat tersebut tidak terjejas. Next. Okey, seterusnya rajah ini pula mengilustrasikan unit pengeluaran dan penggunaan jam buruh langsung untuk mengeluarkan kek keju mengikut sukuen sepanjang tahun 2021. Jumlah jam buruh langsung yang digunakan bagi pengeluaran kek keju adalah bersamaan dengan unit pengeluaran. Pengeluaran kek keju hanya menggunakan 1 jam buruh langsung di mana ianya lebih rendah berbanding penggunaan buruh langsung dalam mengeluarkan sebiji kek coklat. Hal ini kerana penghasilan kek keju lebih mudah dan tidak memerlukan masa yang banyak. Kek keju tidak perlu melalui proses pendinginan dan dekorasi seperti kek coklat. Kek keju yang telah siap dibakar sedia untuk dibungkus dan dijual tanpa perlu melakukan proses tambahan ke atasnya. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Damia. Seterusnya saya akan membentangkan analisis penerimaan dan pembayaran tunai. Daripada berdasarkan rajah tersebut, kita dapat melihat syarikat mempunyai lebihan tunai sebanyak RM119,393 pada sukuen pertama. Walaupun syarikat mempunyai lebihan tunai bagi sukuen ini, namun pengurus perlu mendapatkan pembiayaan sebanyak RM150,000 pada bulan Januari kerana polisi syarikat menetapkan baki akhir tunai minimum adalah RM200,000. Pada sukuen tersebut, syarikat juga mampu untuk membuat pembayaran balik pembiayaan tersebut iaitu pada bulan Februari dan Mac dengan belanja faedah berjumlah RM4,500. Bagi sukuen 2, berlaku peningkatan lebihan tunai sebanyak RM919,877 dan peningkatan ini disebabkan oleh permintaan terhadap jualan kek coklat dan kek keju yang meningkat. Dan di samping itu juga syarikat tidak perlu membuat pembiayaan tunai bagi sukuen ini. Peningkatan tersebut berterusan sehingga sukuen 3 dan sukuen 4 yang itu disebabkan oleh jumlah kutipan tunai daripada pelanggan dan peningkatan hasil jualan. Dan itu saja. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.